kita bagi asas dia dari segi pengurusan ladang ni, pembajaan di mana kita nak bubuh baja. Itu kawasan-kawasan yang kita bulatkan tu kawasan yang kita nak bubuh baja. Dekat pangkal tak perlu bubuh baja. Kita bubuh baja separuh ataupun 3 suku daripada daun bawah kanopi ke luar kanopi. Dan di luar kanopi tu paling lebih pun kita kena lebih 1/3 ataupun 1/4 daripada luar daun, luar kanopi kita boleh baja. Sebab apa? Kita nak mengajak akar keluar. Bila akar keluar, dia punya kanopi akan membesar, melebar. Bila kanopi melebar, dia punya zon berbuah akan banyak. Sebab apa? Dahan tu akan panjang. Ini benda-benda yang perlu kita ambil beratkan lah. Ya. Dia ada pembajaan dia. Okey, teruskan. Kita tengok. Ini kita baja secara aplikasi semburan menggunakan baja folia. Semua direct ya kepada pokok. Ya. Dia akan mengambil baja. Tapi untuk menggunakan kaedah ini, perlu ada masa dia. Ia hendaklah digunakan awal pagi. Biasa kalau dah panas pukul 10 tu, break lah. Sebab apa? Awal pagi stomata masih lagi terbuka untuk mengambil apa yang kita beri. Dan stomata ni berada di bawah daun. Mata dia berada di bawah daun. Lepas tu kita kena sembuh daripada bawah ke atas. Bukan sembuh daripada atas ke bawah. Jadi masa dia awal pagi yang tidak panas. Bila panas, dia punya stomata dia akan mengecut. Jadi tak mengambil lah apa yang kita beri. Aplikasi pembajaan cara ini sebenarnya tanah kita pun baja, sembuh pada daun, sembuh pada batang akar, dia akan mempercepatkan prestasi pertumbuhan pokok. Sebab apa? Kita melihat penanaman durian hari ini bukan satu tanaman. Kita melihat satu pelaburan. Bila satu pelaburan, kita perlu melihat sejak kita laburkan, bagaimana berlaku pada prestasi pembesaran pokok. Itu penting. Kita labur banyak, kalau pokok tak mau besar, kalau ada masalah, akan rugi. Sebab itu kita kena ambil kesesuaian dan kena faham apakah SOP yang perlu digunakan. Dan saya dah bercerita asas penanaman daripada awal lagi tadi, itu konsep yang kita boleh guna pakai. Dan jika ada SOP lain yang terbaik, boleh digunakan. Bukan kata ini yang terbaik, tidak. Ini asas. Asas ni paling tidak, kita kena amalkan. Paling tidak. Ada extra lain, macam pembajaan ni, ada suplemen dan sebagainya. Perlu kita masukkan sesuai dengan pokok durian. Keperluan pokok durian. Okey, next. Untuk kita amalkan pada pokok usaha, tahu macam mana. Tapi dalam konteks secara kasarnya, apa yang saya amalkan di kebun saya juga, sahabat-sahabat kita hari ini, pembajaan kompos organik dibubuh setiap bulan. Kalau sebelah kita setahun kita ada 12 bulan, berarti setiap bulan kita akan bubuh pembajaan organik. Kuantiti berdasarkan usia dan saiz pokok. Biasanya kalau pokok awal penanaman kita akan gunakan 1/2 kilo per pokok untuk sehingga 3 bulan ke 4 bulan. Sebab itu kita akan gandakan pada sekilo pula. Sehingga 6-7 bulan. Itu ganda pada 1,5 kilo pula. Dan kita ganda seterusnya untuk kuantiti dia. Dan kegunaan dia memang untuk baja, untuk kompos organik digunakan setiap bulan kerana kita nak kekalkan prestasi tanah kita sentiasa dalam keadaan yang sesuai untuk pertumbuhan ataupun untuk akar mengambil pokok, mengambil baja. Dan setiap 2 atau 3 bulan sekali kita akan masukkan baja kemikal. Kalau pokok yang kecil ni kita boleh gunakan baja 15-15 lah. Kalau ada yang ada plus 2 ataupun TE belakang tu, ada ekstra dalam baja tersebut. Jadi itu baja kimia. Dalam masa yang sama, pembajaan juga kita boleh baja folia. Kalau masa pokok kecil tu kita gunakan yang NPK, N dia tinggi. P dengan K tu rendah lah. Untuk pembajaan folia. Dan banyak di pasaran dalam negara kita baja folia. Macam-macam ada. Cari yang terbaik sesuai dengan hati masing-masing. Kerana atas syarikat yang saya amalkan, saya gunakan baja BMK sesuai dengan saya, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Yang paling penting tawaran harga tu. Kalau mahal sangat, sama je dengan yang lain, baik pakai yang murah. Macam tu. Kalau murah, teruk sangat daripada yang mahal, terpakai yang mahal. Supaya kena prestasi pokok. Yang paling penting, matlamat kita nak melihat prestasi pokok kita sentiasa dalam keadaan sukses, baik, sihat. Sebab kita mengharapkan sampai masa berbuah, dia boleh berbuah dengan kuantiti yang banyak, dengan pokok yang kuat, pokok yang berimuniti. Itu kita nak. Kalau kena attack sikit pun, kacang pun dia boleh lawan. Kalau tak ada imuniti, kelembapan air berpanjangannya, dah kena tanker. Itu kekurangan imuniti pada pokok. Kalau kuat imuniti, lemak sikit-sikit boleh tahan lagi. Dia boleh catch up lagi dan dia boleh
quiz lagi fungus tadi. Okay, itulah yang perlu kita pastikan. Dan banyak perkara lagi, folia kena masuk, amino acid kena bagi sesuai pada pokok, cuka kayu, yang sembuh lah. Yang tabur biasanya akan tabur NPK lah, kebanyakan kita tabur. Banyak NPK. Dan sebenarnya kompos organik dia bukan satu jenis baja, dia lebih kepada membaiki tanah sebagaimana perkara yang saya katakan tadi. Yang baja NPK, sebab tu kalau tanah sihat, tanah baik, oksigen kuat, akar boleh berjalan baik, kita bagi makan NPK, dia akan mengambil semuanya. Dengan keadaan tanah yang tidak berasidik, mana bawah pada tidak bawah pada 5.5 atau 5.5 ke 6.5, 7, itu keadaan asidik yang orang kata keadaan pH yang sangat baik untuk pokok durian. Okey. Jadi saya buat jadual ni sebenarnya tuan-tuan Alam Maya dan Datuk Seri untuk tempoh 20 tahun untuk pengurusan pembajaan durian. Cuba next kita tengok. Untuk tempoh ni tahun pertama, ni tahun kedua, jadual folia dia macam mana, dengan ada bulan-bulan sekali tahun ketiga, terus kan tahun keempat. Bila tahun kelima tu dia mula dah pattern baja tu dah lain dah. Sebab apa? Dia nak kesesuaian dia. Bagi dia ada flushing 1, flushing 2 pula dah. Sesuai dengan bila masa mana nak pakai baja mana, masa mana nak masuk ke kalsium, masa mana nak masuk ke amino acid dan sebagainya. Dia sesuai dah bila pokok dah mulai matang. Kita teruskan, kita tengok tahun ni ke ni 5 ke 10, tengok 10 ke 20 pula. Teruskan. Next. Ni sampai 20 tahun. InsyaAllah. Jadi inilah jadual pembajaan. Jadual pembajaan ni saya maklumkan dia bukan satu perkara yang perfect. Sebab banyak lagi suplemen lain yang perlu ditokok tambah dalam ini. Banyak suplemen. Jadi banyak suplemen yang kita tak masuk dalam ni, tapi benda tu ada di pasaran dan kita melihat keadaan pokok kita untuk kita masukkan suplemen tersebut lah. Ya, okay, next.